Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, rafa'kan syukur kita kepada Allah dalam keadaan kita beriman kewujudannya dan kita mengharapkan pengampunannya, kita mengharapkan keredaannya. Maka kita bersyukur sangat-sangat kepada Allah dengan memberikan ruang lagi ataupun masa kehidupan kita untuk terus melakukan amalan-amalan yang terpilih, untuk kita mempersembahkan amalan ini pada hari tidak ada lagi amalan ataupun pada hari terhentinya amalan kita. Di waktu itu kita akan menyaksikan diri kita sama ada beruntung ataupun kita rugi. Sedangkan dalam ayat Al-Quran sendiri mengisyaratkan orang yang dah beramal pun masih lagi meratapi dengan amalan yang telah dilakukan, yang dimaksudkan sama ada amalan itu kurang kualiti ataupun amalan itu masih lagi berkurangan. Apatah lagi kita dalam keadaan kalau ikutkan kita kategori orang yang masih tidak beramal, kurang amalan kita. Dan mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada kita supaya sentiasa dalam keadaan kita mencari keredaannya dengan penuh dengan amalan-amalan soleh. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita untuk kita hidup di alam yang penuh menggerunkan itu ataupun yang disebutkan alam kubur, dan juga begitu juga perjalanan kita di alam mahsyar sana. Jika perjalanan kita bermula dengan kebaikan, maka itu tandanya kebaikan juga yang bakal kita dapat di akhirat kelak. Oleh kerana itu, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kita dalam kebaikan, ya, yang mana ganjaran pahala itu adalah syurga. Kita sambung balik pelajaran kita yang mana kita masih membicarakan meraihkan ma'iyatullah dan selamat dari azab dengan zikir. Kita telah menjadikan kalimah menerangkan tentang zikir-zikir yang mana ianya merupakan satu tuntutan di dalam kehidupan kita, kerana zikir ini adalah santapan rohani kita. Ya, santapan rohani kita yang ada di dalam ini memerlukan zikir, yakni mengingati Allah dengan cara yang betul. Dia tidak mahu zikir ini dialunkan ataupun dibacakan dengan cara yang tidak betul. Oleh kerana itu santapan, bila kita sebut santapan makanan rohani kita, kita memerlukan makanan-makanan yang berkualiti. Untuk memastikan makanan-makanan berkualiti, mesti dipandukan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab kata orang, kalau kita nak pastikan makanan-makanan yang berkualiti itu, kita tengok apa yang disebutkan oleh Kementerian Kesihatan. Supaya makanan itu menjadi zat badan kita dan menyihatkan kita dan menjadikan kekuatan untuk kita melakukan perkara-perkara yang baik. Begitu juga dalam bentuk zikir yang mengikut cara Rasulullah SAW yang betul, maka dia akan memberikan kebaikan pada roh kita. Maksudnya kekuatan amalan, kekuatan iman kita akan bertambah. Kalau tidak, maka kita akan berhadapan dengan krisis keimanan. Maka walaupun zikir kita baca banyak mana, dia tidak diiktiraf di sisi Allah. Itu yang menyedihkan. Kita mengharapkan bahawa amalan kita itu menjadi satu amalan yang besar di sisi Ar-Rahman. Rupanya dia menjadi debu yang berterbangan yang mengakibatkan kita menangis ataupun kita meratapi dengan apa yang amalan kita lakukan di muka bumi. Oleh kerana itu berhati-hati. Biar kita menangis di sini, sebab kata orang biar menangis anak kita tu waktu kecil, jangan dah besar kita pula yang menangis. Ya. Oleh kerana itu benda-benda yang begini biar kita menangis di sini, jangan sampai di akhirat pula yang kita menangis. Ya, cukup kesakitan ataupun kesusahan kehidupan di dunia yang penuh dengan ujian yang tidak henti-henti ujian semata-mata untuk mengangkatkan darajat kita, kita pula salah guna, akhirnya ujian itu menjadi kecelakaan kepada kita pula di akhirat. Na'udzubillah, penat. Ya, penat. Baik. Jadi kita masuk balik dalam hadis yang ke-96. Muka surat 300. Dari Mu'az bin Jabal dia berkata Rasulullah SAW bersabda,
Ma 'amila ibnu Adam 'amalan anja lahu min 'azabillahi min zikrillah. Tiadalah amalan keturunan Adam yang lebih dapat menyelamatkannya dari azab Allah selain daripada zikrullah. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Syaibah dan At-Tabrani dengan sanadnya hasan, hadis sahih. Ya. Jadi dalam hadis ini membicarakan bahawa di antara amalan-amalan yang biasa yang boleh menyelamatkan kita dari azab akhirat, azab neraka, ialah zikrullah. Dan di antara banyak amalan zikir yang telah warid di dalam hadis, ya, yang boleh kita beramal. Jangan biarkan kita tak beramal langsung. Duduk senyap-senyap, sibuk dengan handphone 24 jam, tak ada pahalanya. Ya, melainkan dia didatangkan oleh kecelakaan-kecelakaan di sudut iman kita, dosa-dosa. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau dah duduk menghadap telefon 24 jam tu, memang kita nampak tidak ada kebaikan. Kenapa? Dengan sifat ciri-ciri kita ini tidak menggambarkan bahawa kita akan melihat perkara-perkara yang bermanfaat. Ya, dengan ciri-ciri kita ni, ya, sukar untuk kita membicarakan bahawa kita adalah orang yang melihat amalan yang bermanfaat. Oleh kerana itu, ya, bukan tak boleh, tetapi carilah satu perkara yang lebih mendatangkan kepada amalan soleh kita, yang mana ianya boleh menghidupkan iman kita. Boleh menjadikan ma'iyat Allah, ya, Allah yang sentiasa di dalam jiwa kita tu hidup. Kerana ianya merupakan satu jalan untuk menyelamatkan kita dari neraka. Berdoa. Ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan, hanya dengan di antara amalan ini dia sebutkan amalan zikir yang disebutkan dalam bentuk lisan. Amalan perbuatan banyak juga. Di antaranya Rasulullah mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, fattaqun nar walau bisyikkin tamar, takutlah kamu daripada neraka, yakni halangkan kamu dengan neraka walaupun kamu bersedekah dengan separuh biji kurma. Ya, itu di antara mengisyaratkan amalan yang begitu besar. Amalan yang begitu besar. Begitu juga dengan amalan yang disebutkan oleh Rasulullah, barang siapa yang sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, maka dia menjadi penghalang api neraka. Ya. Jadi itu amalan dari sudut perbuatan-perbuatan, dan ini di antara amalan yang disebutkan sebagai amalan yang disebut oleh lisan, dengan perbuatan lisan kita. Satu yang mengajaibkan, hanya dengan lisan saja dia boleh memberikan satu impak, kesan yang besar, yang boleh menyelamatkan kita dari neraka, yang boleh memasukkan kita ke dalam syurga, yang boleh memberikan amalan-amalan besar, timbangan-timbangan yang memberatkan di dalam mizan, ya, boleh melindung kita, boleh menjauhkan kita. Itu dia amalan lisan yang mana kena mengikut panduan yang tepat. Bila dikatakan di sini, tiada satu pun amalan keturunan Adam yang lebih dahsyat dapat menyelamatkan dari azab Allah selain daripada zikrullah. Di situ mengandungi kalimah-kalimah yang boleh membantu kita, meringankan kita azab-azab ataupun membersihkan kita daripada dosa-dosa, disebabkan Allah memberikan kita kemudahan, rukhsah yang besar kepada umat Muhammad untuk menghapuskan dosa dia. Ya, jadi ini amat penting. Di antaranya ialah dengan membaca doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar, misalnya. Ya Allah, aku mohon perlindungan kamu dari azab kubur dan azab neraka. Dan boleh terus kepada, kalau kita nak bicara azab neraka terus. Ya Allah, jauhkan aku dari neraka. Ya, walaupun bahasa Melayu yang mana kita faham bahasa itu, dan itu je kita boleh. Kita nak cakap bahasa Arab tak boleh, tak apa, baca. Ya, kerana dalam riwayat yang disebutkan hadis Rasulullah SAW, apabila seseorang itu minta perlindungan dari neraka, maka neraka akan berkata, ya Allah, jauhkan dia dariku. Ya, menunjukkan betapa penting kita minta perlindungan Allah dari azab neraka, untuk menyelamatkan kita dari neraka yang tidak ada tolok bandingnya azab yang Allah berikan. Ya, kerana dalam Al-Quran jelas Allah mengatakan, ya, bahawa azab neraka itu adalah terlalu berat. Tak sama dengan azab di dunia.
Oleh kerana itu, bersabarlah ibu, tuan-tuan dan puan-puan. Waktu kita beramal dengan amalan-amalan yang soleh begini, ujian-ujian akan datang begitu besar, maka bersabar. Kerana kita nakkan ganjaran pahala Allah dan menyelamatkan kita dari neraka. Allahu Akbar. Maha suci Allah. Ya. Kerana apa? Jiwa ini, bila kita melihatkan kembali kedudukan neraka Allah yang penuh dengan, kita tidak mampu untuk berhadapan. Banyak kalah. Ya, banyak meminta pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Zikir. Keutamaan majlis zikir. Majlis zikir ini macam mana ya? Dia mula melihat dari sudut majlis zikir yang dibuatkan oleh setengah masyarakat kita, seperti tahlilat, seperti beratid, ya, seperti selawat munajat, apa zikir munajat. Adakah begitu? Tuan-tuan dan puan-puan, secara kasar kita mengatakan zikir-zikir ini walaupun kita nampak simple sahaja, tetapi ianya tetap mesti mengikut peraturan dia, skema dia, ya, cara dia. Ini dah memang kefahaman kita yang Allah berikan, terutamanya kita yang berpelajaran ataupun terpelajar ini. Setiap sesuatu ada peraturan arahan dia. Skema dia tu ada, cara apa arahan-arahan dia ada. Waktu kita masuk sekolah, waktu tadika, kena datang pukul berapa? Ya. Balik pukul berapa? Waktu kita sekolah rendah pun begitu juga. Kena datang pukul berapa, masuk pukul berapa, balik pukul berapa, pakaian macam mana, ketetapan tempat dia macam mana, sistem pembelajaran dia macam mana. Semua ada skema dia, ada peraturan dia. Masuk sekolah menengah, masuk universiti, sampai kita kerja, semua ada. Dan begitu juga kita kena faham berurusan dengan berurusan dengan pencipta kita. Walaupun kita tetap kita kena ada cara kita beramal dan berzikir kepada Allah. Bukan suka-suka. Kerana ini agama kita adalah agama kualiti. Penjagaannya, ya, kualiti ini memang dijaga oleh Allah melalui lisan Rasulullah SAW. Ingat tuan-tuan dan perempuan, amalan zikir ini walaupun simple, tetapi ianya tetap ada cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah. Dia bukan main suka-suka je kita nak berzikir. Kerana apa? Ini adalah amalan ahli syurga. Amalan yang diperuntukkan ahli syurga. Dan agama kita adalah agama yang berkualiti, yang betul je akan boleh masuk syurga. Seperti bahan-bahan yang berkualiti, peraturan dan arahannya clear. Bukan barangan yang kedai RM2 ataupun kedai-kedai Shopee ke tak. Tapi ini adalah barang yang berkualiti, yang datang dari langit. Yang mana Allah datangkan ini untuk khalifah di muka bumi. Yang ini untuk kebaikan di muka bumi. Jadi kekualitian ini besar yang mesti kita patuh. Manual dia mesti kita ikut. Pasal bila datang barang-barang manual dia, cara penggunaannya clear. Jangan kita nak buat sesuka hati. Apatah lagi jika barang itu yang kualitinya, dia anggap kualitinya tinggi dan masyhur. Cantik kan agama kita? Agama yang berdisiplin. Agama yang mempunyai etika dia tersendiri. Agama yang mesti kita patuhi. Yang mana setiap detik, setiap pergerakan, setiap perkara mesti berpandukan. Ya? Amalan kita berpandukan kepada dua perkara, al-ikhlas dan juga ikut Rasulullah SAW. Saya ambil contoh. Berkaitan dengan zikir-zikir ini,
Walaupun kalimah tu sikit, kerana kalimah macam Allah yang ditukar oleh setengah golongan huwa, ya, mengikut kefahaman tarikat mereka itu salah, ya, kerana kita memerlukan dalil untuk menyebut kalimah itu dan mengikut cara yang Rasulullah ajar. Apabila, rasanya saya banyak kali dah menceritakan kisah ini, apabila Abdul Rahman Abu Musa Asy'ari datang selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana Abdullah ibn Mas'ud merupakan wakil Rasulullah, menjadi gubernur, menjadi imam ataupun wakil agama di negeri Kufah yang Rasulullah lantik untuk masyarakat Kufah. Ataupun Saidina Umar, Saidina Osman, lupa dah. Ya, al-muhim dia adalah lantikan daripada syu'un agama Islam pada ketika itu, Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiyin, yang mana dia sebagai pendidik di Kufah sana. Abu Musa Asy'ari datang untuk menziarahi dia. Ya, macam mana kita datang ziarah, jumpa kawan-kawan lama kita tu. Maka sebelum dia pergi ke rumah Abu Musa Asy'ari dengan harapan dia duduk kat masjid situ, tunggu di situ. Tiba-tiba bila dia masuk ke dalam masjid, maka didapati sekelompok ataupun satu golongan yang sedang berzikir. Tetapi berkelompok-kelompok, ya, berkelompok sana, kelompok sana, kelompok sana, sedang berzikir. Dia perhatikan apa yang mereka lakukan. Tetapi dia tidak setuju. Dia tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Kerana apa? Kerana mereka lakukan tidak menepati skema yang telah Rasulullah ajar. Ya, sahabat radhiyallahu anhum, mereka tahu bahawa apa yang Rasulullah buat, cara Rasulullah buat. Sebenarnya kefahaman mereka kepada Rasulullah itu dah menunjukkan betapa mereka itu hebat. Mereka beriman Rasulullah adalah utusan dari langit. Mereka beriman Rasulullah tidak bercakap mengikut hawa nafsu, tidak mengajar mengikut hawa nafsu. Berhubung dengan hubungan kita hablum minallah, memang clear Rasulullah dah ajar. Para sahabat begitu kedudukannya, mereka beriman tanpa ragu-ragu. Rasulullah kata begitu, begitulah. Dan kita pun kena, Rasulullah kata begitu, begitulah. Tu dia baru boleh jadi seperti para sahabat. Jangan ditambah-tambah, jangan diukir-ukirkan kalimah Allah ataupun amalan-amalan yang Allah tetapkan. Jangan. Kerana kita bukan Rasul yang datang untuk mengubah-ubah ke menyampaikan, bukan. Kita hanya menyampaikan seperti mana Rasulullah SAW sampaikan. Yang lain tu orang nak kata, biarkan. Kerana kita adalah orang yang menyampaikan risalah Rasul. Tu dia kaedah kita. Maka apabila Abdul Rahman ibn Auf, Abu Musa Asy'ari melihat, lalu dia mengingkari, dia tak setuju, tetapi dia tak tegur bukan kenapa, dia takut Abdullah ibn Mas'ud yang mengajarnya. Jadi dia tunggu Abdullah ibn Mas'ud, dia pergi ke rumah Abdullah ibn Mas'ud. Dan Abdullah ibn Mas'ud sambut dia. Lalu mereka bertemu bersembang. Lalu dia berkata, "Ya Abu Abdurrahman." Nama Abdullah ibn Mas'ud gelaran Abu Abdurrahman. "Sesungguhnya aku pergi ke masjid tadi, aku melihat satu kelompok golongan di kalangan mereka manusia ini ataupun ahli jemaah di sini berzikir dengan melakukan cara yang lain sekali apa yang kita ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Kenapa kamu tidak menegurnya?" Lalu Abu Musa Asy'ari mengatakan, "Aku tak menegur kerana ini kawasan kamu. Aku takut kamu yang mengajarnya." Ya, ini dia. Ini di antara perkara yang perlu kita faham, adab-adab. Ya, sedangkan Abu Musa Asy'ari siapa yang tak kenal? Seorang alim yang besar seperti mana Abdullah bin Mas'ud juga. Tetapi dia beradab dan berakhlak. Oleh kerana itu para ustaz pun sendiri kena berhati-hati. Ya, jika berada di satu kawasan ustaz-ustaz yang lain, maka beradab dan berakhlak supaya
supaya kita menjaga kualiti kita sebagai seorang alim. Jangan kita nak menunjuk, waktu solat terus je nak jadi imam. Sedangkan itu adalah qaryah lain. Itu larangan sendiri. Para sahabat ditegur oleh Rasulullah tentang perbuatan kita pergi ke tempat orang, kita pula nak jadi imam terhege-hege. Tak boleh. Sehingga kita diarahkan baru boleh. Ini kaedah yang penting. Jangan nak tunjuk, aku serban besar, aku kopiah tebal, berjaket hitam, kita pun nak jadi imam lah konon. Jangan. Biarkan mereka jadi imam. Dia ada adab dia. Cara seorang yang alim berbicara lain, bertemu dengan orang jahil lain, perdebatan kena kontrol dengan dalam keadaan yang mana kita banyak berfikir cara untuk berbicara. Bukan nak tunjuk walaupun kita ni ada PhD ataupun nilaian kita adalah tuan guru, maka tetap kita kena mengikut cara Rasulullah SAW. Abu Musa Asy'ari, Masya Allah. Begitu. Merendah diri. Kemudian, lalu Abdullah ibn Mas'ud pun pergi bersama Abu Musa Asy'ari melihat golongan-golongan tu berzikir. Terkejut juga dia. Kerana aku tak pernah ajar. Aku tak pernah ajar. Mereka lakukan, tiba-tiba mereka lakukan. Lalu, Abu Musa Asy'ari pun menegur mereka. Ya ma'syaral muslimin. Wahai orang Islam. Apa yang kamu lakukan ni? Apa yang kamu sedang buat ni? Kenapa mereka berzikir dalam bentuk yang mana kelompok sini, kelompok sana, kelompok sini ada leader dia. Macam Sufism betul. Macam tarikat-tarikat yang mana ada ketua dia. Lepas tu dia sebut Subhanallah misalan, dia gunakan cara penggunaan batu-batu, lepas tu dia sebut sama-sama ramai-ramai Subhanallah, Subhanallah. Okey. Lalu mereka menjawab, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, kami hanya melakukan kebaikan sahaja. Yang ni kami buat baik ya Abu Abdurrahman. Kami bukan buat apa, kami berzikir mengingati Allah. Lalu Abu Abdurrahman menegur, mengatakan bahawa berapa ramai orang yang nak buat kebaikan tetapi tidak sampai kepada tujuannya. Kerana apa? Nak buat kebaikan, cara salah maka hukumnya salah. Kaedah agama kita. Kalau kita nak buat baik, kita kena ikut cara yang ditetapkan. Oleh kerana tu, Robin Hood, dia nak buat baik, bersedekah kepada fakir miskin. Tetapi cara dia tak betul. Dia pergi rompaknya orang kaya. Itu pasal salah perbuatan itu. Bila kita buat amalan, kononnya nak bersedekah, kita adakan satu konsert. Bawalah kumpulan-kumpulan Korean ke, bawa kumpulan-kumpulan penyanyi-penyanyi daripada berbagai tempat ke, tetap salah. Walaupun dinamakan konsert amal. Ini kan pula kalau nak menyenangkan hati rakyat atau menyenangkan hati manusia, bawa orang-orang daripada barat sana buat konsert, buat apa semua untuk menghiburkan hati rakyat adalah salah, tetap salah. Walaupun siapa. Oleh kerana itu, Abdullah ibn Mas'ud menegaskan, berapa ramai orang yang nak melakukan kebaikan tetapi tidak sampai kepada tujuannya. Dan aku memberi jaminan jika kamu mengira-ngirakan dosa-dosa kamu itu, mengirakan dosa, aku salah ni, aku salah ni, aku salah ni, lalu kamu bertaubat, lebih aku yakin bahawa Allah akan terima amalan kamu itu. Kira dosa kita balik, Allah akan terima. Kerana kita tahu kedudukan kita berdosa. Perbuatan kamu ini adalah satu perbuatan yang tidak pernah kami lakukan di zaman Rasulullah. Sedangkan tanah kubur Rasulullah masih lagi merah. Nak menggambarkan bahawa Rasulullah baru je wafat. Para sahabat punya banyaknya lagi. Lalu mereka bubar. Mereka marah kepada Abdullah bin Mas'ud. Tuan-tuan dan perempuan, zikir sahaja. Kalimah yang dalam riwayat mengatakan disebut kalimah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La ilaha illallah.
Tapi cara dia tidak betul, maka hukumnya tidak betul. Kualiti agama kita. Bukan apa salahnya yang dilakukan oleh masyarakat kita. Ya, bila nampak baik, apa salahnya baik? Oi, satu perkataan yang bukan nilaian agama. Itu semua perkataan nilaian akal. Kerana agama bukan akal. Tetapi agama adalah tunduk dan patuh arahan wahyu. Penting tu, kaedah ni kena pegang, tuan-tuan dan perempuan kena pegang. Pendirian kita akan menjadi seperti gunung. Apabila kita mengatakan hanya Allah dan Rasul saja, ketetapan kita, maka akidah itu menyebabkan kita seperti gunung yang terpasak di muka bumi. Tak ada siapa boleh goncangkan. Ini puncanya apa salahnya? Apa salahnya? Alah, amalan soleh juga Ustaz. Ya, lepas tu cuba tanya soalan-soalan, mudah-mudahan Ustaz kata okey je. Amboi. Ya. Kalau Ustaz yang boleh dijual beli, okey, itu lain cerita. Tetapi masalahnya kita membawa Al-Quran dan As-Sunnah tidak boleh melainkan mesti mengikut program wahyu. Itu zikir. Apatah lagi segala-galanya masalah yang paling besar, masalah tauhid. Yang mesti mengikut program wahyu. Yang bukannya dibawakan oleh program-program selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sah. Kenapa? Kepincangan umat, kehancuran umat ini disebabkan masalah tauhid dia tidak jelas. Masalah tauhid bila tidak jelas, ia mengundangkan kepada kekufuran, satu bala yang paling besar. Yang kedua, dia akan menghancurkan kefasadan di muka bumi. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan, itu masalah tauhid untuk mengenal pencipta kita. Begitu juga dengan zikrullah, mengenal pencipta kita, hubungan kita dengan Allah, maka mesti mengikut peraturan dan arahan. Jelas ya? Jadi oleh kerana itu, kadang-kadang kita tengok, kerasnya Ustaz tu, bukan masalah keras Ustaz tu, tetapi masalah kejahilan kita, tidak memahami cara Ustaz itu memegang Quran dan Sunnah. Itu dia. Dan kita akan merasa takut, ya, kerana merasa takut mengkhilafkan atau cara kita berbeza dengan masyarakat awam di keliling kita. Kerana kita cuba berpadukan dengan sunnah, tetapi masyarakat awam terbiasa dengan adat-adat yang nampaknya agama tetapi adat-adat yang bukan datang dari agama. Maka itulah yang menyebabkan perbezaan kita seperti langit dengan bumi. Mereka melakukan dengan tanpa dalil, kita melakukan dengan fakta. Agak-agak mana yang menang? Kita lakukan dengan fakta, mereka lakukan dengan akal, ikut jiwa mereka sendiri. Sedangkan kita mengikut arahan yang telah ditetapkan manual kita, mereka mengikut arahan yang datang dari mana kita pun tak tahu. Apakah kita nak ikut mereka? Na'udzubillah. Bila petunjuk dah ada di depan kita, masih lagi kita nak mengikut rentak dan cara kedudukan masyarakat kita, silap. Silap kita. Dalam bab agama. Ya, kita bicara dalam bab agama, bukan bab dunia mikrofon ke apa ke, bukan. Ya. Kita bicara bab agama. Kerana kualiti agama kita begitu kedudukannya, mesti kita jaga, ya, supaya ianya tidak tercemar. Tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan dan perempuan bawa barang yang berkualiti, mesti kita jaga elok-elok. Ya, tidak mahu dicacat celakan perkara tersebut. Tapi sayang masyarakat kita tidak faham arti agama itu dengan sebenar-benarnya. Maka akhirnya agama itu dicemarkan oleh orang-orang yang berkepentingan. Yang mencari kepentingan dunia, ya, dengan menggadaikan agama, jadilah mereka seperti Bani Israel, ulama-ulama Bani Israel yang mempergunakan agama untuk kepentingan dunia sahaja. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Sekarang kita masuk dalam bab keutamaan majlis zikir. Betapa pentingnya majlis zikir, majlis yang mengingati Allah dengan cara yang betul. Majlis zikir termasuk dalam majlis ini ialah dengan menuntut ilmu. Dia termasuk majlis yang merapatkan diri kita dengan Allah. Bahkan majlis zikir yang kita lakukan ini, yakni majlis menuntut ilmu ini, para malaikat mengembangkan sayapnya, sakinah diturunkan kepada kita, dan juga orang-orang binatang-binatang bertasbih, beristighfar untuk diri kita, dan para malaikat beristighfar untuk diri kita. Kerana dia mengangkatkan kejahilan dan memberikan kebaikan kepada
orang-orang yang menuntut ilmu dan menyebarkan agama ini. Besar pahalanya. Tahniah kepada mereka yang melapangkan masa. Tuan-tuan dan perempuan beriman kepada Allah dengan sebenar beriman, ya, tuan-tuan insya-Allah akan berada di tempat yang mulia dengan ilmu yang tuan-tuan perempuan ada. Ya. Biar orang lain berkata apa-apa, lantak mereka, tetapi kita berpegang dengan kaedah hadis, fastaqim kama umirta. Ya, apabila Allah mengatakan kepada Rasulullah, fastaqim, istiqamahlah kamu seperti mana kamu diarahkan. Kalimah itu penting. Kama umirta, seperti mana kamu diarahkan. Bukan istiqamahlah kamu ikut suka kamu. Ya, tak. Istiqamahlah kamu seperti mana yang diarahkan. Maka kita kena istiqamah seperti mana yang diarahkan. Dan insya-Allah, tuan-tuan dan perempuan, walaupun kita berada di akhir zaman ini, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah gharibun, ghuraba, orang-orang asing, yakni kita ni agak terpencil. Bada al-Islam ghariban. Ya, bermulanya Islam itu keadaan asing. Sayaudu ghariban kama bada'a, akan datang balik, akan berulang balik ke asingannya itu. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing ini. Dan kita ni, ya, Yayasan Taklim ni termasuk golongan yang asing. Masyarakat, kalau tuan-tuan dan perempuan datang bawa perkara-perkara yang dibelajarkan pada masyarakat Malaysia, akan menjadi asing. Ish, apa ni? Ya, tok nenek kita buat. Tapi kita beruntung. Negeri kita ni, walau bagaimanapun, kita ada satu negeri yang dianggap seperti negeri sunnah. Kalau duduk di sana, dia tidak asing. Ya, dia tidak asing. Kalau duduk di negeri-negeri Arab seperti Saudi, Jordan, dia tidak asing. Jadi alhamdulillah, asing hanya seketika sahaja. Dan kalau asingnya kita di sini pun jangan takut. Disebabkan kita bukan seperti di zaman Arab jahiliyah ataupun di negeri-negeri yang mana, negeri-negeri yang bertindak zalim kepada umat Islam. Bukan sampai mereka tangkap kita, bunuh kita, tak ada. Ataupun penjara kita, tak ada insya-Allah. Ya, selagi manhaj kita ini tak menjadi masalah. Bahkan kedudukan kita akan mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Ar-Rahman. Allah akan bela kita. Masukkan diri kita dalam kelompok la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq. Yang mana Rasulullah katakan akan berterusan di kalangan umat aku yang akan menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khazalahum. Tidak ada siapa yang boleh memudaratkan dia. Hatta ya'tiyal amrullah, sehingga datang keputusan Allah, menang ataupun syahid. Ya, subhanallah. Kalimah tu agung bagi saya. Saya kena register. Macam mana nak register? Pergi ke Yayasan Taklim ke? Ya, tak. Register itu apabila kita beriman dan menuntut ilmu dan beramal dengannya dan istiqamah dengannya. Tu dia. Maksudnya kita telah register diri kita dengan golongan yang percaya ini. Dia tak perlu nak register angkat bai'ah lah. Tak ada. Menuntut ilmu dengan cara yang betul, tempat yang betul, guru yang betul, maka kita akan jumpa maklumat itu dan istiqamah dengan Al-Quran dan As-Sunnah ini. Maka kita akan berada di jalan yang betul insya-Allah. Tuan-tuan dan perempuan, besar artinya kita di akhir zaman ini bila kita mampu untuk berdiri dengan tegasnya. Ya. Taraktu fikum syai'aini lan tudillu ba'dahuma. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu takkan sesat untuk selama-lamanya. Apa dia? Kitab Allah dan sunnah Nabi. Yang Rasulullah kata, addu alaihima bin nawajis. Pegang kuat-kuat dua-dua ni dengan gerham kamu. Macam mana kuat tu dipegangkan dengan gerham, nak mengisyaratkan kekuatan kita, istiqamah kita dalam memegang agama ini. Tak ada siapa pun yang boleh untuk menggoncangkan kita. Tuan-tuan dan perempuan tengok ya, National Animal Planet misalnya. Bila kita tengok buaya tu, dia tangkap lembu ataupun dia tangkap kuda belang tu. Kita tengok bagaimana kuda belang tu cuba nak lawan. Dia gigit dengan gerham tu, goncang macam mana pun dia takkan lepas.
Tu dia kedudukan akidah kita. Bila kita beriman dengan Allah, buatlah macam mana pun kita takkan lepas. Addu alaihima bin nawajiz. Gigit dengan gerham ini. Berarti kita pegang kuat-kuat. Walau apa berlaku, aku takkan berganjak daripada akidah aku ini. Akidah yang dibawa cara Rasulullah. Tauhid yang dibawa oleh Rasulullah. Dan para sahabat, aku akan berpegang. Walaupun orang nak kata apa, katalah. Tegas. Ketegasan ini amat penting pada seorang peribadi. Menggigitnya dengan nawajiz. Maksudnya pegang. Dia mendapat syurga. Para Nabi yang bermula daripada Adam AS sampai Rasulullah, mereka berpegang dengan cara yang begitu. Kita sedang meregisterkan diri kita termasuk golongan yang terbaik ini. Jangan takut. Perjalanan akan berhadapan dengan liku-liku. Nabi Nuh AS berhadapan dengan liku-liku. Nabi Lut AS berhadapan perkara yang sama. Semua para Nabi berhadapan dengan liku-liku, orang tidak mahu menerimanya. Tetapi siapa yang benar? Para Nabi yang benar. Dan di kalangan manusia yang mampu untuk berdiri seperti gunung yang tegas itu, kita melihat seperti golongan Ashabul Ukhdud. Sanggup mati kerana agama. Itu dia kekuatan kita. Sanggup mati kerana Allah. Kerana mempertahankan. Jangan berganjak. Jangan disebabkan satu jentik je kita dah tergoyang. Tak. Itu bukan cara kita. Istiqamah, syurga menanti kita. Bersabar di atas agama ini, syurga menanti kita. Biarlah kehidupan kita pun dah tak lama. Tuan-tuan dan perempuan, kalau usia kita dah masuk 50, ya, berarti tinggal berapa tahun je lagi untuk menyampaikan expired date kita 60. Takkan waktu tu nak bergoncang lagi. Umur dah masuk 60. 6 series. Ya, takkan kita nak bergoncang sedangkan waktu itu adalah waktu kita expired date kita. Yang mana Rasulullah mengatakan kebanyakan umur umat aku di antara 60 ke 70. Dah masuk dah. Maka jangan kita berganjak. Kalau tuan-tuan berganjak, rugi sangat-sangat dalam usia-usia yang begini. Bahkan kita mengatakan pada anak-anak muda pun jangan berganjak kerana itu mengisyaratkan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka itulah pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhannya dan ditambahkan mereka petunjuk. Anak muda, jangan mudah melatah. Tapi yang paling penting, tuntut ilmu. Kita akan nampak segala-galanya. Baik. Dari Abu Hurairah, hadis yang ke-97. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah fihi illa haffathumus malaikah wa ghasyaituhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indahu." Tiada satu kaum pun yang bermajlis ataupun duduk di dalam majlis dan di situ mereka berzikir kepada Allah, melainkan para malaikat akan mengelilinginya, diliputi oleh rahmah, dan Allah akan menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Ya, subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan, satu hadis yang agung diriwayatkan oleh Muslim, hadis yang sahih, nak menceritakan kedudukan orang yang berada di dalam majlis ilmu. Oleh kerana itu kita menyaksikan, ya, di kalangan ulama-ulama yang terawal di kalangan kita, mereka iltizam dalam majlis ilmu. Maksud majlis ilmu, majlis zikir ini adalah di antaranya majlis ilmu. Yakni bila dikaitkan dengan cara yang betul mengingati Allah, maka dia dikategorikan majlis zikir. Di kalangan para ulama mutaqaddimin, ulama salaf saleh, mereka pergi menuntut ilmu, ya, dengan penuh bersungguh-sungguh. Ada adab menuntut ilmu kita kena jaga, walaupun kita ala ustaz live tak apa, dia makan nasi lemak mak 4-5 bungkus, ya. Bukan tak boleh, ya, kontrol. Dalam adab menuntut ilmu, kalau kita menyaksikan bagaimana imam-imam menuntut ilmu, fokus dia, ada kitab, ada pen, maka dia mendengar dengan secara khusyuk.
Sehingga kan diriwayatkan bahawa Imam Syafi'i nak membuka kertas tu, buka kertas macam tuan-tuan dan puan buka buku tu, ya. Dia berjaga-jaga supaya tidak dengar bunyinya mengganggu ustaz dia di depan. Subhanallah. Adab. Dan dia duduk, mereka dengar. Kenapa? Mereka mendengarkan satu perkara yang besar. Mereka tak bersembang, tak main WhatsApp, mereka tak sembang, mereka tak tidur, ya, berbagai-bagai mereka tidak lakukan, melainkan dengar betul-betul arahan satu persatu. Itu di antara adab menuntut ilmu bersama guru. Ya, tapi kita dah zaman moden sekarang ni, ya, online, pelajar paling suka lah online, ya. Tapi kita tetap kena jaga adab-adab tersebut. Ya, ini masya-Allah menuntut ilmu dengan senang. Teh tarik, kopi o, nasi lemak, sambal belacan. Oh masya-Allah. Ya. Tak apalah. Ala kulli hal, cuba jaga adab-adab kita. Cuba jaga adab-adab kita. Kerana ilmu akan masuk bila kita jaga adab-adab menuntut ilmu. Ini tabiat ilmu, ya. Dia akan masuk bila kita jaga adab-adab menuntut ilmu. Maknanya kalau kita tengah menuntut ilmu, kita duduk makan nasi lemak, makan keropok pula, bila keropok keruk bunyi tu tak dengar apa yang ustaz cakap. Ya, main pula WhatsApp, lagi tak dengar apa yang ustaz cakap, maka ilmu tidak akan masuk. Keberkatan tu tidak ada. Ini beza ilmu yang mana bila kita dengar dan fokus, maka kita akan mendapat kebaikan. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, jangan biarkan usia kita yang sedikit ini dijadikan dengan amalan-amalan yang tidak berkualiti. Kalau boleh, biar di akhir kehidupan kita ini, semua kita persembahkan dengan amalan yang berkualiti. Kerana setelah kehidupan kita sepanjang berpuluh tahun, kita tidak belajar, tidak memahami apa yang Allah nak, maka hari ini kita belajarlah ilmu. Ya. Baik. Apabila Rasulullah SAW mengatakan dalam bab ini, tiada satu mengingati Allah, melainkan para malaikat datang mengelilinginya. Kemudian diliputi oleh rahmat, satu benda ghaib yang hanya mampu untuk kita beriman. Malaikat ada kiri kanan, macam tak ada aja, ya itulah kita. Ya, kerana kita tidak diberikan penglihatan. Tuan-tuan dan perempuan nak tengok tak malaikat? Senang je. Ya, kita boleh tengok malaikat, ya, di muka bumi ni. Senang je. Ustaz ni nak ajar apa ni? Mana boleh tengok malaikat? Lah, saya nak bagilah. Ya, kita boleh tengok malaikat. Bagaimana? Ya. Apabila Allah menyebutkan, ada dalil, ya, di dalam Al-Quran, di mana orang-orang yang nak mati, dia akan nampak malaikat. Orang-orang yang nak mati ni, dia nampak malaikat maut tu. Malaikat yang duduk kiri kanan dia tu, dia nampak. Oleh kerana tu, kalau kita nak tengok malaikat, eloklah kita mati. Ya. Sebelum kita mati ni, kita kena beriman kewujudan malaikat-malaikat yang Allah jadikan di keliling kita. Berapa jumlah malaikat hanya Allah yang mengetahui. Ya, setiap hari dia masuk ke Baitul yang disebutkan di atas langit sana. Dah lupa dah. Setiap hari malaikat-malaikat ini apabila sekali masuk ke dalam, apa ya, siapa yang ingat? Baitul Izzah. Bukan Baitul Izzah tu tempat turunnya Quran. Baitul Ma'mur. 70,000 malaikat yang masuk. Dan keluar 70,000 juga. Masuk kemudian malaikat yang lain 70,000. Dan yang keluar itu dia tidak akan datang dah ke Baitul Ma'mur. Ya. Akhirnya menunjukkan malaikat ini terlalu banyak dan terdapat malaikat-malaikat yang muqarrabun yang diletakkan dalam siri yang masyhur, di antaranya Jibril alaihi salam, malaikat-malaikat yang menanggung arasy Ar-Rahman. Ya, banyak lagi yang mana apabila Allah mengatakan dalam hadis ini, Allah akan menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Subhanallah, nama-nama kita disebut di sisi Ar-Rahman. Itu tanda
kita orang yang terbaik. Bila kita hadir majlis, walaupun insya-Allah mudah-mudahan kita termasuk di alam maya ni juga, termasuk dalam kategori menghadiri majlis ilmu, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita di kalangan orang-orang yang disebutkan namanya di sisinya. Subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan, nilai kualiti itu bertambah bila disebutkan di sisinya. Macamlah kita apabila nama kita disebut oleh tuanku, ya, raja kita ataupun PM kita menunjukkan, ya, nama kita terus menjadi top. Bayangkan disebut hanya Pak Saleh dengan Mak Kiyah pun boleh disebut-sebut nama tu di dalam masyarakat kita. Ya, ini kan pula kalau disebut nama kita di sisi Ar-Rahman, subhanallah, Allah maj'alna min ibadihi salihin. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan hamba-hamba yang soleh di sisinya. Ya, baik. Jadi ini di antara keutamaan, kelebihan orang yang menuntut ilmu. Jangan biarkan diri kita tidak disebutkan di sisi Allah. Ya, tuan-tuan dan perempuan, iltizamlah dengan menuntut ilmu. Walaupun dapat sikit pun, alhamdulillah. Ya, paling kurang kita nakkan register kita termasuk dalam golongan-golongan tersebut. Mana tahu tiba-tiba Allah letakkan kita di kalangan orang yang terbaik. Ingat tuan-tuan dan perempuan, kalau kita pernah dengar nama seorang lelaki di kalangan orang yang masyhur pada 3 kurun yang terbaik, yakni Fudail ibn Iyad. Ya, Fudail ibn Iyad. Dia berada dalam 2 kehidupan. Fudail ibn Iyad ni 2 kehidupan. Kehidupan nakal dia, ya, macam kita lah dulu zaman nakal-nakal kita. Ya, tuan-tuan dan perempuan pun berhadapan dengan zaman nakal. Saya pun serupa zaman nakal-nakal. Waktu remaja tu kita nakal. Ya, ingatlah yang lelaki dengan cara pakaian, style, pandangan. Perempuan pun begitu dengan cara kaya, kasut tinggi, baju, pakai tudung ke tidak ke. Semua. Itu zaman nakal kita. Ya. Fudail ibn Iyad zaman nakal dia lagi teruk. Kita cerita sebagai ibrah. Ya, bukan nak ngutuk dia. Tak. Bahkan ianya menjadi hikmah yang besar. Apa dia? Dia adalah perompak jalanan. Orang kata penyamun. Macam kita ni orang kata apa? Peragut. Peragut ringan lagi. Ya. Macam yang tulah budak yang kena mandikan di seperti mayat tu mencuri tabung masjid. Allah yahdina wa iyyahum. Ya, yalah, wallahu alam, kita pun tak tahu nak kata. Ala kulli hal, nak menceritakan Fudail ibn Iyad qatta'ut tariq, perompak, pencuri. Dia boleh blok dagangan tu, dia boleh merompak. Dia boleh panjat apa rumah orang nak merompak. Fudail ibn Iyad. Tetapi kenapa dia dimasukkan ke kategori orang-orang yang soleh? Ya. Satu hari dia nak merompak, nak masuk ke rumah orang. Dia tengah panjat. Tiba-tiba seorang lelaki yang sentiasa qiyamul lail, yang menjaga dirinya dengan amalan-amalan soleh. Dia membaca Al-Quran. Apa ayat dibaca? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah tak sampai wahai orang-orang yang beriman, ya? Tidak masukkah dalam hati mereka ketakutan kepada Allah? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Tidakkah masuk dalam hati mereka itu perasaan takut kepada Allah? Li dzikrillah. Fudail ibn Iyad waktu tu mengeletar di atas tempat dia panjat tu, mengeletar, dengar ayat Al-Quran yang dibaca seolah-olah tidak pernah dengar. Dia turun, dia menangis. Ya. Terus berubah. Tuan-tuan dan perempuan, 100% dia berubah. Subhanallah, lelaki yang Allah nak bagi petunjuk. Ya. Lelaki yang Allah nak bagi petunjuk. Lalu dia mula menangis, dia beriltizam, dia menuntut ilmu, dia rasakan dia dah terlambat, dia menangis. Yang terkenal dengan syair dari Abdullah ibn Mubarak. Ya, seorang ulama yang besar. Ulama yang hebat. Apa dia? Abdullah ibn Mubarak seperti Imam Syafi'i dikatakan. Imam yang besar, kemahiran dia boleh memanah di atas kuda. Naik kuda, duduk, dia panah. Ya, bukan sebarang orang. Ya. Kita pun tak mampu, naik kuda pun takut. Ya, naik kuda pun takut. Bolehlah masuk
20 sen, 50 sen tu kuda yang tu boleh lah yang dimain oleh budak-budak. Nak pegang kuda pun kita takut. Abdullah ibnu Mubarak berada di medan jihad kerana dia termasuk di kalangan ulama mujahidin, ulama yang berjihad di jalan Allah seperti Imam Syafi'i. Berani. Masyhur. Dan dikenali Fudail ibnu Iyad yang terkenal yang disebutkan Abid Haramaini. Ya, abid, pengabdi di bumi tanah haram. Tu dia Fudail ibn Iyad berubah daripada seorang pencuri menjadi abid, seorang yang kuat beribadat, menangis di bumi di depan Masjidil Haram, di depan Kaabah, menangis, dia menangis. Masyhur dia menjadi abid yang kuat menangis, ya, disebabkan dia teringat kesalahan dia dulu merompak manusia yang tak bersalah. Maka datang perasaan takut tu. Lalu dia mengubahkan diri dia menuntut ilmu sehingga menjadi ulama yang terkenal. Ya, orang yang terkenal. Tu pasal tuan-tuan dan puan, kadang-kadang kita tengok, Mat ni dulu kan penyanyi, rockers, bikers, apa lagi lah, ya. Berubah. Tapi dengan syarat berubah cara yang betul. Dia ada juga berubah nampak soleh tapi grup-grup dia masuk grup-grup sesat tu. Na'udzubillah min zalik. Ya. Ini jadi orang yang betul-betul abid, alim dan menangis di Masjidil Haram, di Baitul dekat dengan Baitullah. Dan waktu itu berlaku peperangan antara umat Islam dengan saya tak ingat Mongol ataupun Salibiyin, ya. Pertembungan yang dahsyat. Tetapi dia sudah tercenderung untuk membersihkan dirinya dengan cara yang begitu. Maka Abdullah ibnu Mubarak menegur dia, ya, menegur dia. Di antara jalan yang terbaik ialah dia sebagai penuntut ilmu, jalan yang terbaik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga amalan yang besar. Maka dia menghantar satu risalah yang masyhur, ya abidal haramaini la absartana la alimta annaka bil ibadati tal'ab. Ya, tu dia kalimah yang masyhur. Wahai abid, seorang yang kuat beribadat di tanah haram, dua tanah haram. Jika kamu melihat kami, maka kamu akan mendapati kamu beribadat itu hanya bermain-main. Tu dia. Teguran ilmu daripada Abdullah ibnu Mubarak kepada abid, kepada Fudail ibnu Iyad. Subhanallah, waktu tu dia dah lama dah menuntut ilmu kan. Dah jadi seorang alim tapi dia menyesal dengan perbuatan dia begitu, ya, dia banyak menangis di Baitullah itu, Masjidil Haram. Tetapi surat ini menegur dia. Dari Abdullah ibnu Mubarak, ya abidal haramaini, wahai orang yang kuat dalam beribadat di tanah haram, lau absartana, jika kamu melihat kami, la alimta annaka bil ibadati tal'ab, maka kamu akan menyaksikan bahawa ibadat yang kamu lakukan kamu bermain-main lagi. Terkejut dia. Lalu dibaca lagi dalam risalah tersebut, surat tersebut. Dan surat itu mengatakan, sesungguhnya kamu mengalirkan air mata kamu, ya, di bumi Mekah ataupun di bumi haram itu. Memang tak nafikan baik. Tetapi kami di sini mengalirkan darah kami, ya, untuk mempertahankan agama. Beza. Okey, beza. Kita mengalirkan istighfar, astagfirullah untuk diri kita semata-mata. Tetapi mereka yang berada di medan jihad, mereka mempertahankan diri mereka walaupun mata tidak mengalir, darah yang mengalir, mereka adalah untuk kebaikan diri mereka dan ummah semuanya. Tentu ganjaran di sana besar. Apatah lagi apabila sebuah negara Islam memerlukan bantuan untuk mempertahankan negara. Besar pahala tu. Tuan-tuan dan puan-puan, mempertahankan negara. Bukan mempertahankan diri sendiri. Bukan keluarga sendiri. Negara. Itu pasal kedudukan orang yang berada di medan jihad fi sabilillah besar. Dan tentera-tentera yang berada di negara kita, kalau betul dia ikhlas, maka dan mengikut amalan yang ditetapkan syarak, jaga solat fardu, ya, jaga tuntutan itu, maka mereka dikategorikan mujahidin fi sabilillah. Tidak dinafikan. Ya. Lalu Fudail ibn Iyad baca terus risalahnya. Akhirnya dia tahu ada amalan yang lebih besar. Maka dia menggosokkan air mata dia. Lalu dia balik ke rumah dan bersedia
bersiap sedia dan terus pergi ke medan jihad. Tu dia. Ya, tuan-tuan dan perempuan. Begitu para ulama. Kalau kita ke, alah dia tu pandai je komen. Pergilah kau orang duduk di sana. Biarlah aku di sini. Itu kita punya hal. Na'udzubillah. Ya, ada sifatnya ego diri para asatizah kita. Jangan sampai begitu. Baik. Jadi ini di antara perkara yang penting, ya, menuntut ilmu kedudukan yang tinggi, yang mana para malaikat akan memberikan, Allah memberikan para malaikat datang untuk bersama di dalam majlis ini. Apa yang penting bila kita sebut para malaikat, tuan-tuan dan perempuan, satu benda akidah kita lah. Akidah bagi saya, satu akidah. Bila kita disebut malaikat itu adalah menunjukkan rahmat kebaikan kepada kita. Ya, bukan pergi kita minta, ya Allah turunkanlah malaikat, turunlah malaikat. Bukan begitu. Ataupun ya malaikat tolonglah aku. Bukan begitu. Itu syirik. Ya, bagi saya menunjukkan dalam hadis ini bahawa malaikat turun sebagai tanda rahmat kepada Allah. Daripada Allah. Tanda rahmat Allah kepada kita diturunkan malaikat. Malaikat itu banyak yang kita dah bicarakan, kehebatan dia tersendiri. Namun dia tetap hamba Allah yang bukan tempat kita minta doa. Ini bila sampai satu tahap, masyarakat kita pernah saya dengar, minta lindung malaikat 44. 44 apa malaikat? Simpang malaikat 44 dia katakan. Apa tu? Kalimah tu didengar di waktu kecil. Seolah-olah berdoa meminta perlindungan dengan para malaikat syirik. Tidak dinafikan. Selain daripada Allah, kita minta perlindungan syirik. Apatah lagi kalau pergi ke kubur orang mati, lagilah syirik. Okey? Baik, jadi ini di antara perkara yang penting. Kalau minta dengan jin, syirik. Pergi masuk hutan. Saya teringat pasal zaman kecil-kecil dulu kan, saya duduk di Taiping, di Kemunting. Maka nak masuk hutan dia ajar, kalau kita masuk hutan, kat sana ada terjun apa semua, kita mandi, ya, kecil-kecil tu. Ya, baca doa. Assalamualaikum, Tok Nenek. Anak cucu nak tumpang lalu. Syirik. Na'udzubillah min zalik. Nak minta izin apa? Rasulullah kata, a'udzu bikalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq. Masuk. Syaitan tidak akan ganggu, dia akan selamat. Datang kita ubah. Assalamualaikum, Tok Nenek, anak cucu nak tumpang lalu. Siapa Tok Nenek kita? Ya, siapa Tok Nenek kita? Sampai nak jadikan jin sebagai Tok Nenek. Na'udzubillah. Okay. Jadi, adat-adat ni kita tinggalkan. Kembali kepada Allah, ya, minta perlindungan Allah. Baik. Hadis yang ke-98 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, "Ma qa'ada qaumun maq'adan lam yazkurullaha fihi. Walam yusallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah." Maksudnya, tidaklah ada satu kaum pun yang duduk pada sebuah majlis, satu majlis, di mana mereka tidak berzikir kepada Allah dan tidak pula berselawat ke atas Nabi, melainkan keberadaannya mereka di majlis itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dan dia menghasankannya. Ya, hadis ini dikaitkan hadis hasan. Okey. Maksudnya, kita lihat kandungan hadis. Pertama, beberapa hadis yang mulia di atas semuanya berisi penjelasan akan keutamaan berzikir kepada Allah. Hadis yang nombor 1344 menunjukkan bahawa Allah Ta'ala selalu menyertai hambanya dengan memberikan pertolongan, dukungan, bimbingan selama dia mengingatinya di dalam hatinya, mengetahui kedekatan dan pengawasannya terhadap dirinya, serta selama dari kedua bibirnya masih terdengar dia menyebut kalimah Allah. Ya, tuan-tuan dan perempuan, ini di antara perkara yang kita lihat bahawa hadis ini juga menceritakan betapa pentingnya berzikir dengan nama Allah, yang menyebabkan keyakinan kita Allah Tuhan yang Maha Agung yang bersemayam di atas arasy sentiasa memerhatikan kita, sentiasa menjaga kita. Kena ada perasaan yang begitu. Allah yang Maha Agung yang bersifat ketuhanan yang hanya dia yang layak memiliki sifat itu. Itu pasal kita sembah dia.
Kenapa orang-orang kafir yang cuba mencari Tuhan, lalu dia ambil Tuhan itu, Tuhan ini, disebabkan dia mempercayakan ada kekuatan pada suatu untuk memberi kebaikan dan membuangkan kejahatan. Tetapi mereka salah terjebak. Apabila mereka mengharapkan, seperti kita melihat orang-orang Hindu meletakkan berhala yang besar dengan harapan mereka dia dapat membantu, sedangkan tak dapat. Kerana mereka yang ukir sendiri, mereka nak menyembahnya. Dia pergi ke pokok-pokok yang dianggap datang dalam mimpi memberikan manfaat, lalu disembah kat situ. Tidak mendatangkan manfaat. Kerana ciri-ciri ketuhanan tidak ada. Tetapi Tuhan kita, Allahu Akbar, la ilaha illa anta. Ya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dia mempunyai ciri-ciri kehebatan ketuhanan yang layak digelar sebagai Tuhan. Layak. Cuma kita tak nampak dia, tetapi dia nampak kita. Dan kita tidak dibenarkan untuk melihat dia sekarang, tetapi dibenarkan untuk melihat dia di hari akhirat. Maka itu je. Maka layak dia kita sembah, layak kita agungkan dan layak kita jadikan dia sebagai Tuhan. Maka dia sentiasa melihat kita walaupun dia berada di atas arasy Ar-Rahman. Walaupun dia berada di sana, dia tahu apa yang kita bicarakan dan apa yang kita niatkan. Segala-gala dia tahu. Setiap perkembangan molekul-molekul dalam tubuh badan kita, ya, setiap apa yang berada di keliling kita, apa COVID-19 ke Orion ke apa ke, ya, semuanya dia tahu. Kerana dia mengetahui perkara yang gaib, layak menjadi Tuhan. Oleh kerana itu dalam bab ini mengisyaratkan, ya, bahawa orang-orang yang mengingati Allah, dia tahu bahawa Allah mengawasi dia. Pergerakan dia akan terkawal. Dan itulah dinamakan orang yang bertakwa. Orang yang paling ihsan dalam manusia ialah mereka tahu bahawa Allah menyaksikan mereka. Kemudian yang kedua, hadis nombor 1345 menunjukkan bahawa amalan penyelamat terbaik dan adab Allah adalah dizikir kepada Allah kerana merupakan benteng paling kukuh lagi sempurna yang akan melindungi kita di hari kiamat. Dengan mengingati Allah, segala-galanya akan berlaku. Kehebatan-kehebatan akan tertonjol. Pertama, dia akan melindungi kita daripada azab dunia. Ya, fitnah dunia, gangguan syaitan. Dia akan menjadikan kita terlindung daripada syaitan. Zikir pagi dan petang. Tuan-tuan dan perempuan, kita tak nampak syaitan kerana persoalan ghaib. Maka kita beriman kewujudan dia kerana adanya dalil yang mengatakan dia wujud. Dan gangguan-gangguan ini tidak dapat dilawan hanya melainkan dengan zikrullah. Ini dia persoalan-persoalan yang kita lihat. Maka kita akan berlindung dengan Allah dengan membaca zikir-zikir. Kemudian kita tahu kewujudan azab kubur. Maka kita membaca zikir-zikir yang ditetapkan di antara doa. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Meminta pertolongan Allah, perlindungan Allah dari azab kubur dan azab neraka. Dan kita membaca suratul Mulk yang merupakan pembenteng kita di dalam kubur. Ya, maka kita beramal. Kerana ianya persoalan ghaib yang hanya mampu kita beriman. Tuan-tuan dan perempuan, bila sampai persoalan ghaib kita beriman, kedudukan iman kita akan tinggi. Jangan ya ke ustaz ni, ya ke jangan. Ya. Beriman dahulu. Bagi saya kalau jumpa dalil sahih 346 menunjukkan akan keutamaan majlis zikir, iaitu majlis yang senantiasa dikelilingi dan dihadiri oleh para malaikat yang menunjukkan redha dan cinta mereka kepada orang yang ada di situ. Para malaikat mengkhabarkan hal ini kepada Tuhannya, sedangkan Allah lebih mengetahui tentang itu dibandingkan mereka. Sampai Allah menyebut-nyebut mereka yang menghadirinya di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan dia membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Dan mempersaksikan bahawa dia mempunyai para hambanya itu memberikan kepada mereka apa yang diminta berupa keredaan. Dia menyelamatkan mereka dengan apa yang ditakutkan merupakan azabnya. Serta dia mengurniakan mereka sesuatu diidam-idamkan, iaitu syurga. Ya. Ini adalah satu perkara yang agung dan besar. Amalan-amalan yang kita lakukan.
Amalan-amalan yang kita lakukan adalah tujuan untuk mendapat keredaan Allah. Para sahabat adalah kategori mereka itu telah mendapat keredaan Allah kerana melengkapi dua ciri, ya, ikhlas dan juga ittiba'us sunnah. Oleh kerana itu bila kita sebut para sahabat radhiyallahu anhum, kerana Allah yang memuji mereka di dalam Al-Quran, kedudukan mereka itu besar. Dan kalau kita mengikut rentak-rentaknya, maka Allah dalam bab ini penulis buku mengatakan bahawa Allah akan berbangga-bangga terhadap kita ni dan dia reda kepada kita. Itu yang kita nak. Allah reda. Dan dia membangga-banggakan kita di hadapan para malaikat. Sedangkan siapa kita nak dibangga-banggakan? Tetapi dia membangga-banggakan kita di hadapan para malaikat. Ya, subhanallah. Bila dia membanggakan di hadapan malaikat, menunjukkan satu keagungan kita. Kan waktu Adam nak dijadikan, Iblis jadi cemburu pasal Allah membanggakan hamba dia yang bernama Khalifah itu. Ya. Dan begitu juga apabila dalam hadis yang menceritakan Allah membangga-banggakan pada ahli Arafah pada hari Arafah, ya, pada hari raya haji, yang mana mereka pada hari haji Arafah itu Allah hadis menceritakan bagaimana Allah memuji, membangga hambanya yang datang dalam keadaan bergubar, berdebu pada 9 Zulhijjah. Subhanallah, merindui. Dan bila tersebut hadis itu, kita merindui untuk berada pada 9 Zulhijjah itu di Arafah. Ya, merindui. Baik. Kerana kita nakkan Allah mengangkat kita darjat di depan para malaikat. Lepas tu, sayangnya kita ni Allah dah angkat tu, kita balik buat khurafat pula, buat syirik pula. Pergi ke Madinah duk berdoa pada orang yang dalam kubur, duk pergi atas padang Arafah, duk tulis nama Minah dengan mat misalan, buat benda khurafat. Sayang tuan-tuan dan puan-puan, duit habis banyak dengan keadaan isu yang sekarang pula COVID-19 yang tidak semudah yang disangkakan. Sampai kat sana kita buat amalan soleh, kita batalkan amalan soleh kita. Na'udzubillah. La haula wala quwata illa billah. Keempat, hadis 1347 menunjukkan penyesalan dan kerugian yang kelak akan menimpa satu kaum yang menghadiri pada suatu majlis lantas mereka berganjak dan dari situ tanpa terdetik dari hati maupun terucap dari lisan mereka kalimah zikir dan selawat pada Rasulullah, majlis-majlis yang kosong dari zikir dan selawat hanya akan menjadi kerugian baginya pada hari kiamat. Mereka sedikit pun tidak memperolehi keberuntungan darinya. Dan demikian juga akibat untuk di majlis hanya berisi hal-hal mubah, meskipun tanpa ghibah, saling mencela, melaknat atau ucapan lain yang diharamkan. Apalagi jika mereka berada di majlis berisi keburukan dan permainan, tentu akan menjadi bencana yang besar. Ya. Dalam hadis ini menceritakan bahawa betapa ruginya orang yang ada di dalam majlis ilmu tetapi tidak dimanfaatkan majlis tersebut. Satu. Dan kedua, betapa ruginya satu majlis yang duduknya ramai-ramai tapi tidak ada sebutan mengingati Allah dan mengingati agama. Dua. Itu pasal kita menyaksikan para ulama, setengah orang dia tidak mahu bergabung dengan orang-orang awam tu disebabkan itu. Hatta kalau kita menyaksikan di zaman penuntut ilmu di alam Baghdad, ya, dalam kapak, dalam sampan tu, ya, sampan mereka masih lagi membicarakan ilmu. Agak menarik dalam kisah-kisah tu. Di antara tukang sampan ni, ya, dia bawa sampan, ialah menyeberang sungai tu, sungai Dajlah, sungai Furat, ya. Dia hanya tukang asalnya hanya membawa sampan. Di dalam majlis, di dalam tu para ulama duduk dan mereka membahaskan tentang ilmu. Ya, dia dengar aja. Bawa sampai penghujung. Hujung sana pula orang sana, dia dengar juga. Tiap-tiap hari begitu. Subhanallah. Akhirnya dia menjadi orang yang alim yang begitu hebat. Kerana apa? Disebabkan muzakarah ilmu di dalam sampan tu aja, dia telah mendapat maklumat yang banyak. Ya, tu pasal kita majlis muzakarah, okey, daurah, baru kita datang. Ya, sekali-sekala. Itu pun dah rasa Masya Allah aku ni dah alim dah.
Ni, dia duduk tiap-tiap hari dia dengar. Start pergi balik muzakarah ilmu je dia dengar. Ya, menambahkan ilmu dia dan dia menjadi alim. Itu belum lagi yang dikatakan seorang hamba di dalam rumah. Dia macam kita kata bibik dalam rumah. Tuan dia seorang guru. Dia mengajar. Sampai ke puncak dia jadi alim. Ya, subhanallah. Hebat dalam kisah-kisah ni. Oleh kerana tu kita dalam majlis-majlis begini adakan diri kita berada dalam ilmu yang bermanfaat. Namun begitu kita tidak nafikan majlis-majlis selain daripada majlis ilmu, majlis kita bertemu dengan saudara mara, itu adalah majlis silaturrahim. Yang mana kita tidak nafikan bertemu dengan kawan-kawan kita di kedai kopi ke, kedai mamak ke, sambil makan, tidak dinafikan. Okey, tak menjadi masalah yang disebutkan majlis mubah. Selagi tidak ada unsur fitnah, unsur mengumpat, maka ianya majlis mubah. Misalnya kalau orang-orang dulu, ya, majlis apa? Parti orang kata. Apa dia? Main kutu, berkumpul, ya, ramai-ramai main kutu. Ya, siapa dapat dulu, kutu Tupperware, apa lagi? Kutu apa ke? Ya, kutu duit. Ya, dapat lepas tu pergilah langsung dia tak bagi-bagi lepas tu. Tak ikut giliran dah. Itu semua main penyakit ke hati. Okey. Jadi majlis-majlis yang begitu, majlis mubah, apa yang penting Rasulullah ingatkan bila kita berada di majlis yang mubah ni, yang diharuskan. Ya, yang diharuskan. Maka habis majlis tu, tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Simple je. Maka Allah akan coverkan balik. Ya, Allah akan coverkan kesilapan-kesilapan. Yalah mubah, kadang-kadang kita ketawa tu dia tengah nganga, ya, kita ketawa punya besar, cerita-cerita lawak berbagai-bagai visi ada. Maka namun begitu kita tutupkan majlis dengan tasbih kafarah. Selagi tidak ada penipuan dalamnya, selagi tidak ada mengumpat dalamnya ataupun memfitnah, maka insya-Allah masih ada ruang lagi pengampunan. Kalau ada, maka besar dosa. Ya, walaupun tasbih kafarah tapi mengumpat juga tak jadi. Ya, tak jadi. Baik. Yang kelima, kebersamaan Allah dengan makhluknya ada dua macam, iaitu kebersamaan bersifat umum dan yang bersifat khusus. Yang pertama maksudnya adalah meliputi pengawasan, perhatian dan pengetahuannya. Kebersamaan semacam inilah yang melingkupi seluruh makhluknya tanpa kecuali. Yang kedua bermakna pertolongan, perlindungan dan kemenangan. Kebersamaan semacam ini akan diberikan kecuali hanya hamba-Nya yang mukmin. Okey. Ma'iyah ini bersamanya Allah bersama dengan kita. Apakah yang dimaksudkan bersama dengan kita? Dia terbahagi kepada dua. Yang pertama bersama kepada kita ialah bersama dari sudut ilmu pengetahuan, makrifat ni, pengetahuan terhadap diri kita. Semua dia tahu. Okey, itu clear. Itu clear. Clear tuan-tuan dan puan-puan. Bersamanya Allah, dia berada di atas arasy dan dia mempunyai ilmu pengetahuan. Subhanallah. Saya bila menyebutkan kalimah ini merasakan keagungan Tuhan kita yang maha hebat. Kerana apa? Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni saja bila saya kata Allah bersemayam di atas arasy, dia mengetahui kita, terbayang pada diri saya ni disebabkan kita melihat, ya, dalam macam National Geographic tentang planet-planet apa di galaksi-galaksi, kita melihat bumi kita sebesar sebiji beras yang di dalam bekas ataupun dalam paket macam 10 kg itu. Sebiji beras di dalam planet-planet yang banyak. Kerana kita berada di galaksi Milky Way, ya, galaksi Bima Sakti. Kecil, kita ni kecil sangat. Halus sangat di sisi Allah. Tak ada apa-apa. Boleh kita sombong. Saya terbayang bagaimana galaksi bergabung di bawah bersama galaksi-galaksi berjuta. Itu baru langit yang pertama. Belum langit yang kedua. Belum langit yang ketiga. Dan kemuncak aras. Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Kita jadi kerdil. Saya merasakan kekerdilan diri kita ni. Tuan-tuan dan puan-puan, itu guna kita menyaksikan perkara-perkara yang begitu. Supaya mengetahui kita ni kerdil. Tak ada apa-apa di sisi Allah. Bila kiamat itu yang berlaga planet-planet, kita di kalangan planet-planet yang akan dihancurkan. Subhanallah.
Dan Allah mengetahui apa yang kita buat. Allah mengetahui hati kita. Allah mengetahui detikkan jantung kita. Allah mengetahui aliran darah kita. Molekul-molekul dalam tubuh badan kita. Semua Allah mengetahui. Tidak ada walaupun satu makhluknya dia tidak ketahui. Semua di sisinya ada ilmu. Ini pengenalan Allah yang pertama, sifat bersamanya kita dalam sudut pengetahuan dan segala-gala kehebatannya. Dengan kemuncak kehebatan. Dan kedua, bersamanya Allah ini dengan apa dia? Pertolongan. Hanya itu khas untuk orang mukmin. In tansurullaha yansurukum. Jika kamu menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Ini dia Allah bersama dengan kita pertolongan. Oleh kerana itu para nabi berada dengan Allah sentiasa bersama. Apabila Allah mengatakan kepada Musa, aku bersama kamu dan aku melihat. Ya, yakni aku bersama kamu dalam penglihatan dan pengetahuan, ilmu pengetahuanku kepada kamu. Subhanallah, maha suci Allah yang berada di atas Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Ya. Jadi dua Allah bersama dengan kita ialah bersama dengan ilmu pengetahuan, yang kedua bersama dengan kemenangan dan kebaikan. Keenam, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahawa ma'iyallah, kebersamaan Allah, bukan berarti Allah Ta'ala beserta makhluk di mana saja dia berada, atau bahawa dia meleburkan mereka bersama mereka. Pendapat batil semacam ini dipegangi mengikut hululiyah. Ahlussunnah berpendapat bahawa Allah Ta'ala berada di tempat yang tinggi, iaitu arasnya, dan terpisah dari makhluk yang sesuai dengan ketinggian zatnya, ketinggian sifat dan ketinggian kekuasaannya. Dalil mengenai hal ini sangat banyak. Ya, bahawa ma'iyah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah bersama dengan makhluk adalah dengan ilmunya. Bukan seperti mana yang dikatakan, inilah kesan daripada mengatakan Allah di mana-mana. Ya, yang mana dianuti oleh akidah hululiyah ini, yang mengatakan Allah di mana-mana. Kat mana Allah? Di mana-mana. Hatta di dalam lubang jamban, na'udzubillah min dzalik, syarr. Begitu sekali kita hinakan Allah. Itulah puncanya bila dikatakan Allah di mana-mana sehingga Allah berada dalam jubahku. Ya, yang dikeluarkan oleh seorang zindik Hallaj, yang mengatakan Allah di dalam jubahku, Allah dalam tubuhku. Subhanallah, kufur, kalimah kufur. Ya, yang keluar daripada orang Islam mengaku Islam tetapi salah terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana itu ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan berhati-hati mempelajari akidah. Ya, kena berhati-hati. Kita ada syekh-syekh kita besar dalam Yayasan Ta'lim, Syekh Abu Asma, Syekh Asri Sabri, Syekh Adli, ya, Ustaz Azhari, ya, belajarlah, ya, belajar bersungguh-sungguh dalam bab mengenali pencipta kita dengan sebaik-baiknya. Okey. Kemudian dalilnya terlalu banyak. Ada pula orang nanti kita tengok ustaz-ustaz tu kata, kalau Allah berada di atas arasy, siapa dulu? Dia berbicara. Dan di manakah Allah sebelum itu? Kan? Dia akan bertanya tu. Wala yus'alu nama yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia buat, tetapi kita yang akan ditanya. Allah adalah sifat dia, kita tidak berhak bertanya. Tuan-tuan boleh bertanya, ya, apa yang Allah nak lakukan? Tak boleh. Itu hak dia, maka dia lakukan. Allah buat apa yang dia buat. Apa yang sebelum kewujudan arasy, itu hak dia. Kenapa kita yang sibuk nak bertanya? Ada dalil kita berdiri, tak ada dalil kita diam. Kerana persoalan ghaib. Ya. COVID-19. Sebelum tu kat mana? Kita pun tak tahu. Nak bertanya macam mana? Lepas tu bagaimana? Ada cerita panjang. Itu berserahlah kepada pakarnya. Tetapi dalam bab agama kita kena faham bahawa bab Allah kita tidak layak untuk bertanya. Apa Allah buat hari ni? Apa Allah lakukan? Apa. Itu bukan hak kita. Apa yang dilakukan sebelum adanya arasy, kita berdiri bersama dalil. Ya, berdiri bersama dalil. Ada dalil? Okey, kita terima. Tak ada dalil? Lebih baik senyap dan beriman sahaja. Baik. Ketujuh, zikir paling afdal diucapkan oleh lisan disertai khusyuknya hati selain yang hanya sebatas lisan atau hati sahaja.
Ini di antara sifat zikir. Sifat zikir yang terbaik bila kita baca, kita faham makna dia. Pasal orang yang baca Al-Quran mendapat besar ganjaran pahalanya, tetapi bila dia faham maknanya lagi besar. Bila kita baca subhanallah, kita tahu ya subhanallah, dan kita faham maknanya. Maha suci Allah, tetapi dengan penghayatan. Maksud maha suci Allah itu apa? Allah itu dihilangkan segala sifat kekurangannya. Dan diangkatkan segala sifat kebaikannya. Yang ini keagungan tu datang meresap dalam tubuh badan kita bila kita subhanallah. Ya, maha suci Allah daripada segala sifat kelemahan. Ya, baik. Begitu juga dengan semua zikir. Sebenarnya zikir yang ada penghayatan itu adalah zikir berkualiti. Zikir yang kita sebut tu tanpa penghayatan dah memang ada ganjaran pahala. Tetapi bila zikir itu diikutkan dengan penghayatan, maka kualiti zikir itu bertambah-tambah. Bertambah-tambah. Ya. Jadi oleh kerana itu, kita cuba dapatkan zikir dengan penghayatan. Yang ini memahami makna. Di antara memahami maknanya ialah dengan belajar asma' wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang terpuji. Bukan belajar sifat 20. Ya, sifat Asma'ul Husna tu kita belajar dan sifat-sifat dia, ya, bukan sifat 20. Maaf saya kata, kerana sifat 20 tak muncul pada zaman Rasulullah, tidak muncul pada zaman Abu Bakar, ulama sahabat-sahabat, tidak muncul pada zaman tabi'in. Bahkan dikatakan Imam Syafi'i pun memang tak tahu sifat 20. Bukti dia, Imam Syafi'i lahir pada tahun 254. Ya, dan dia mati pada tahun 254, 310. Ya. Dan Imam Abu Hasan Sy'ari lahir pada tahun 360. 360. Berarti jarak tu berpuluh tahun jaraknya. Yang mana Imam Syafi'i dah mati dah, Abu Hasan Sy'ari baru lahir dalam jarak berpuluh tahun tu. Bagaimana boleh mengatakan Imam Syafi'i menganut sifat 20? Oleh kerana tu, akidah saya bukan akidah Asy'ariyah wala Maturidiyah, tetapi akidah saya akidah Asy-Syafi'iyah, ataupun yang paling senang akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, supaya mereka yang mendakwa diri Asy'ariyah wal Maturidiyah itu kena faham bahawa kami akidah Syafi'iyah yang mana Imam 13. Ya, baik. Yang ke-8, zikir merupakan sebab yang paling utama dapat menyelamatkan hamba dari azab Allah. Dengan mengingati Allah ini, maka kita termasuk di kalangan hamba yang boleh diselamatkan oleh Allah. Dan Allah bersifat ya Maha Pengampun dan Maha Penyayang, dia akan menyelamatkan hamba-hambanya apabila mengingatinya dengan cara yang betul. Ke-9, hadis 1345 menunjukkan bahawa semua perbuatan hamba baik yang berupa ketaatan dan maksiat seluruhnya terjadi kerana adanya keinginan dan kemampuan mereka. Mereka sendiri pula tidak dipaksa untuk mengerjakannya, namun mereka melakukan dengan apa yang telah diciptakan Allah untuk mereka, yang mereka merupakan kemahuan dari anggota badan. Namun seluruhnya tetap terjadi hanya kerana ada ketentuan dan ketetapan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang lepas dari kehendak Allah. Apa yang dia kehendaki pasti akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Tidak ada kontraksi di antara keduanya, kerana seluruh perbuatan hamba terjadi atas kemahuannya dan kehendak Allah. Yang jelas hamba yang melakukannya dan tidak ada paksaannya. Okey, ini di antara perbahasan yang berlakukan di kalangan golongan Qadariyah dan Jabariyah. Ya, ahli sunnah berada di tengah-tengah. Kenapa? Qadariyah mengatakan perbuatan itu adalah kehendak diri tanpa kaitan dengan Allah. Ya. Dan Jabariyah pula mengatakan kita dipaksa oleh Allah untuk melakukan. Kalau kita nak berzina tu, itu kita dipaksa oleh Allah. Kan? Qadariyah kata tak. Kamu bukan paksa, itu kamu yang nak. Ya. Kamu yang buat. Allah tak ada kait langsung. Kita buat ni adalah kita semata-mata. Ini perbahasan. Jadi perbahasan falsafah ni saya nasihat jangan masuk pening kepala kita. Tapi yang penting Allah katakan dalam Al-Quran, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami bagi jalan syukur atau kufur. Kamu yang akan pilih. Ya.
Allah katakan lagi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami bagikan ilham ataupun tunjukkan ini fujur dan ini takwa. Ini jahat, ini baik. Qad aflaha man tazakka. Ataupun qad aflaha man zakkaha. Dalam beberapa ayat yang berbeza, Allah kata, beruntung orang yang mengambil jalan yang membersihkan diri. Jadi, dua-dua ditunjuk. Jadi di sini datang iblis dijadikan, malaikat dijadikan. Kita nak ikut yang mana? Okey? Babi dijadikan sebagai ujian, ya, supaya kita mengetahui bahawa kehebatan Allah itu dahsyat. Syaitan dijadikan, iblis dijadikan, benda-benda yang haram ni pun dijadikan. Memang, tetapi Allah tidak redha. Allah jadikan dia sebagai ujian. Macam kita waktu periksa, ya, A, B, C, D, semua ada jawapan tu. Tapi yang mana paling betul? Itu yang dikendaki dalam jawapan. Allah bagikan semua benda-benda tu, yang mana yang terbaik ialah ittiba'ur rasul. Maka tinggalkan segala-galanya. Itu kaedahnya. Jadi kejadian itu Allah jadikan. Baik buruk kita Allah jadikan. Perangai jahat, otak, dengki, kufur, apa semua Allah jadikan. Tetapi bukan untuk diambil. Itu pasal apabila kita ni ghirah ada dalam diri kita, dengki ada tak dalam diri kita? Ada. Memang benda tu diinstalkan di waktu kita, di waktu zaman Adam lagi dijadikan. Benda tu dimasukkan, yang Allah sebutkan rahim, perasaan mulia, sayang tu dimasukkan, diinstalkan dalam diri kita. Kemudian bila kita berada di akhirat, Allah cabutkan perasaan dengki, perasaan ghirah, habis dicabutkan, dibuang. Ini menunjukkan Allah jadi, tetapi bukan Allah suka. Allah jadikan ianya sebagai ujian. Tu dia. Syaitan Allah jadi sebagai ujian. Iblis Allah jadi sebagai ujian. Rasul Allah jadi sebagai diikuti. Itu dia. Kejadian Allah, kejadian yang Allah jadikan adalah untuk kita diuji, untuk menunjukkan berapakah kuat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, maka dalam bab ini kita telah lihat banyak perkara yang mana kita kena berhati-hati, ya, dalam mengikut jejak untuk beramal dengan amalan soleh, supaya kita dapat mengikut seperti mana yang diarahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita beristiqamah dengan agama kita. Wallahu a'lam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap dari kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.